Al-Fakir sendiri pun masih belajar lagi, memperbaiki, ya, cari guru. Jadi kita perbaiki, insya-Allah, ya. Sebab Al-Fatihah adalah salah satu rukun di dalam solat. Okey, baik. Lepas Al-Fatihah kita rukuk, ya. Bila kita rukuk ni tuan-tuan, macam-macam fashion juga jemaah, ya. Ada yang macam ni, dia punya rukuk macam tu. Yang ni tak tahulah dia punya cara macam mana. Dia macam tu. Kalau dia sakit, okeylah, ada ruksah, ada keringanan. Tapi dia kalau tak sakit, tu satu masalah besar, ya. Ada juga dia macam ni, dia yang tadi dia di atas lutut, dia pegang peha macam tu. Lepas tu ada juga yang terlebih di bawah lutut, dia pegang betis. Rasa nak jatuh juga. Rasa nak jatuh. Jadi yang betul macam mana? Tangan kita ni kita letak dekat kita punya lutut. Dia ada dua cara. Yang pertama, kita pegang ni lutut kita dan satu jari telunjuk tu ke hadapan. Macam tu. Yang kedua, ataupun terus semua kita kedepankan. Macam tu. Okey, tuan-tuan nampak tak? Ni posisi ni lurus tak ke tak? Antara apa sebut ni? Belakang dengan kepala ni. Lurus tak? Kalau ustaz buat macam ni? Tak. Yang ni? Tak. Jadi kita daripada pagi ni, hari ini kita betulkan solat kita. Jadi kena sama rata. Ya, kepala kita ni belakang ni dengan belakang ni sama lurus. Macam tu. Dia punya kedudukan. Okey, baik. Berkenaan dengan mata tadi. Mata kita tetap pandang ke tempat sujud, tapi jangan berlebihan. Kalau kita berlebihan, dia jadi macam ni. Macam tu. Yang tu tak betul juga. Jadi betulnya dia tetap, kita tempat sujud ni dia luas. Sebenarnya dia cukup luas. Jangan kita yang ke depan sangat, jangan. Ada pandangan yang lain juga. Kalau untuk mengelakkan mendongak kepala tu, jadi tengok ke kaki lah, ataupun mata kita pandang ke bawah. Jadi dia akan straight, akan lurus. Macam tu. Okey, lepas tu bangkit daripada i'tidal. Kita takbir, ya. Yang ni pun ramai jemaah kita. Okey, sekali lagi ustaz minta maaf, dia sambil lewa je. Macam ni. Sami Allahu liman. Nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Kita nak menghadap raja, kita nak menghadap orang-orang besar, kita smart. Betul? Kita smart. Kita bila duduk pun dengan sopan. Kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala malas. Macam ni. Allah. Agak-agak malaikat nak tulis macam mana, tuan-tuan? Malaikat nak tulis macam mana? Tolak markah. Jadi kita betulkanlah, ya. Jadi dengan bila kita bangkit daripada rukuk, i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Okey, sama dia posisi waktu kita takbiratul ihram. Okey, lepas tu sujud pula, ya. Sujud ni kita boleh, ya, pukul 7. Habis pukul berapa? Boleh. Sikit lagi. Okey.
Okey, lepas tu kita sujud. Bila kita sujud ni, dia punya posisi juga dia tetap straight ya, kaki. Jangan kita sujud seperti unta ya. Unta tu dia terus turun semua. Macam tu. Tapi ini kes-kes tertentulah, kalau orang yang sakit dimaafkan. Okey. Jadi kita turun sujud. Kita sujud ni tuan-tuan, pastikan kita letak tangan kita di tempat kita sujud pandang tadi ya. Dia punya jarak dia 1 hasta. 1 hasta. Tapi jangan sujud macam ni ya tuan-tuan. Bila sujud macam ni, dia macam duduknya sujudnya haiwan. Kalau tuan-tuan perhatikan, kucing ke, anjing ke, dia duduk macam ni. Dia tak angkat kaki tu, dia tak angkat tangan ni, dia tak angkat siku. Jadi caranya, kita letak macam ni, barulah sujud. Jadi bila kita sujud ni, kita punya tangan dia selaras dengan kita punya cuping, sama. Dan bila kita sujud ni tuan-tuan, kena sujud 7 anggota ya. Sujud 7 anggota, iaitu 2 telapak kaki, 2 lutut, lepas tu telapak tangan dan dahi. Okey. Pastikan ni apa? Jari-jari ya. Jari-jari kaki ni kita menghadap ke kiblat semua. Ya. Jari-jari kita menghadap ke kiblat semua. Ya. Jari-jari ni menghadap kiblat semua. Ada orang sujud macam ni. Ada juga. Yang ini tak betul lah. Kena lipat jari ni semua menghadap ke kiblat. Itu cara dia. Okey, bila kita sujud, dan pastikan tempat sujud kita ni jangan terhalang apa-apa benda yang menghalanginya. Termasuklah sorban. Okey, contoh contoh sorban dia macam ni. Tak sah sujudnya. Ya, kena ulang. Ataupun ada, itulah Ustaz perhati tak ada yang muda tadi nak yang muda tu. Anak-anak muda kita dia punya rambut panjang tuan-tuan. Dia punya rambut panjang. Jadi kalau anak tuan-tuan ke cucu tuan-tuan ke, rambut panjang tu potonglah, ya. Kalau dia tak nak potong, waktu tidur tuan potong. Kan ada yang mesin tu kan, senang, potong. Tapi janganlah potong habis bagi botak, nanti dia malu pula kan. Jadi anak-anak muda kita tu kebanyakan rambut panjang, dia letak je. Tak sah tuan-tuan. Kena hati-hatilah, kena pesan kepada anak cucu kita. Wayar. Oh, wayar ni. Wayar dia tak termasuk sebab dia benda kecil dan dia bukan dalam pakaian kita. Terutama kepada muslimat ya, yang pakai telekong kan. Terkadang telekong tu labuh. Jadi kena perhatikan betul-betul lah. Waktu sujud tu jangan sampai lebih kain telekong tu terletak di tempat kita sujud. Bila terletak di tempat kita sujud, maka tak sah sujudnya. Kena buat yang lain. Ya, saya. Kalau dia tarik rambut tak apa. Tapi kalau tak tarik rambut tu masalah. Hatta dengan para imam ke,
atau para ustaz-ustaz ke, kalau berlebih dia pakai kopiah songkok ke, tutup macam ni. Ni pun tak boleh. Tak sah sujudnya. Jadi kena buka lah. Jadi tempat sujud kita sebab kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi 7 anggota semuanya menghadap kiblat. Dan kalau untuk selesa lagi, kita rapatkan sikit kita punya kaki ni. Dia punya hikmahnya, tak ternampak kita punya betis. Ada jemaah kita dibuka semua, tuan-tuan. Apatah lagi waktu musim PKP dulu kan. Bila musim PKP tu, dia punya sejadah besar macam ni, dia terus kangkang. Besar macam tu. Bila dia sujud, ternampak semua. Masya Allah, tabarakallah. Mujur tak terbang, tuan-tuan. Kena jaga-jagalah. Jadi untuk mengelakkan tu, dia punya kadar satu atau ya, satu jengkal. Itulah pentingnya berkenaan dengan solat. Ya, ada soalan? Ya, Hajah. Muslimat kena rapat. Muslimat kena rapat. Sebab muslimat dia kena jaga lebih daripada lelaki. Kalau kita lelaki, macam angkat tangan tadi, kita boleh angkat sampai ke cuping, tapi muslimat setakat ni. Tapi kalau macam tadi kita sujud tu, kita boleh angkat dan kita buka sikit ya, kepak kita tu. Tapi kalau muslimat dirapatkan. Begitu juga waktu mereka sujud, kaki tu hendaklah dirapatkan ya. Pentingnya solat ni tuan-tuan, sehingga disebutkan di dalam hadis, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Fa in saluhat saluha sa'iru amali, wa in fasadat fasada sa'iru amali. Jadi amalan pertama yang akan dihisap, yang akan dikira, yang akan dihitung pada seorang hamba ialah solat. Apabila betul solatnya, diterima solatnya, maka semua amalan akan diterima. Puasanya, sedekahnya, apa lagi? Bacaan Qurannya, apa lagi? Sebut. Solawatnya. Maksudnya semua amalan diterima. Wa in fasadat fasada sa'iru amali. Tapi sebaliknya tuan-tuan, apabila solatnya tak diterima, ya, maka semua amalan ditolak. Itu kita tak naklah. Kita dah berumur ya. Ustaz dah 3 series. Tuan-tuan ada 5 series, 7 series kan. Jadi sama-samalah kita perbaiki solat kita ya, insya-Allah. Baik. Okey, ada soalan daripada Haji tadi. Ada yang pendapat yang waktu kita berdiri tu dia tarik kiri sikit. Tarik kiri sikit ni ialah pendapat para ulama sufi. Mereka menjaga hati. Hati kat mana? Kanan ke kiri? Kiri. Jadi mereka menjaga hati, itulah mereka sengit sikit ke kiri. Tapi kalau kita mengikut mazhab Imam Asy-Syafi'i, dia tengah-tengah lah. Di antara bawah dada dan di atas pusat, kat tengah-tengah. Tapi para ulama sufi mereka ke kiri sedikit untuk menjaga hati mereka biar tak dimasuki syaitan waktu solat. Waktu solat syaitan ganggu kita tuan-tuan, ya.
Betul. Hmm? Jadi Syekh Nurdin cakap, jadi jari satu ni kita bersaksi, bersyahadat bahawa Allah Isa. Allah Isa. Qul huwallah wa ahad. Katakanlah Allah Isa, Allah yang satu. Tu. Jadi macam ni. Kita ikut imam kita. Kita di Nusantara ni, Malaysia ke, Indonesia ke, Singapura ke, Thailand, Filipin, kita banyakkan ikut mazhab Imam Asy-Syafi'i. Di mana kita, ya Ji? Okey, yang itu yang itu itulah dia ada 3 pendapat tadi. Okey. Hadis yang pertama mengatakan dekat sini. Jadi dia macam ni. Yang kedua kat sini, yang tiga bawah pusat. Okey. Yang macam ni biasa mereka mazhab Imam Maliki. Ya? Maliki. Kalau bawah tu Hanafi, Hambali. Macam tu. Kalau kita tengok dekat siapa yang biasa pergi umrah kan, macam-macam lah cara ya. Tapi kita ikut mazhab kita di mana kita duduk apa bahasanya? Di mana kita bumi dipijak, langit dijunjung ya. Dekat situlah macam kita memandu kan, kita ikut ketentuan negara. Macam dekat kita dia punya lebuh raya, dia punya speed 110. Tapi kalau pergi Indonesia 80 tuan-tuan. Kalau 100 memang confirm lah. Polis tu bahasa Arab syurtah, mereka akan tunggu dekat pintu tol. Terus bagi saman. Macam tu. Ya. Itulah ya. Macam mana? Kaki dulu. Waktu turun sujud tu, kita pakai kaki dululah. Lutut. Lutut dulu. Lutut dulu ya. Itulah. Ni Ustaz contohkan bagi yang sihat. Sekiranya dia tak sihat, dia ada ruksah, ada keringanan. Macam tu. Mungkin lutut dia sakit, jadi dia terus pakai tangan. Macam tu. Kalau lutut sakit lah. Okey, sebab Ustaz pun kira masih muda lagi, bolehlah. Tapi tua nanti 5 series ke 7 series ke, tak tahulah macam mana kan. Harapnya Ustaz doakan kita semua sihat, panjang umur dan mudah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Ustaz rasa cukup ya. Setakat ini perkongsian pada pagi ini. Ada baiknya daripada Allah Subhanahu wa taala, ada salah kekurangan daripada Al-Fakir sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.